Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 22 hari bulan 6 2022 bersamaan dengan 22 Zulqa'dah 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tajuk yang kita bincangkan ini Kitabus Salah, kitab yang menyebut tentang solat. Kita sudah masuk ke bab salatul jamaah. Bagi jemaah yang ada kitab, dia diisi warna hijau, muka surat 172. Yang lama tu 162. Kita berbincang tentang babu al-iqtida, isu makmum ikut imam. Dia panggil iqtida, ikut imam. Lawan dengan iqtida nama dia mufaraqah, berpisah dari imam. Jadi kita akan bincang tentang iqtida secara ringkas, sebab bab iqtida ni akan disebut nanti dalam bab dia. Cuma Tuan Syekh kita sebut sepintah lalu di sini, kita sebut qala al-Malibari rahimahullah, walau wa yajuzu li munfaridin an yanwi al-iqtida bi imamin asna as-salatihi. Tengok dia punya ibarat, wa in ikhtalafat raka'atuhuma lakin yukrahu zalik ila akhirih. Dan harus bagi seorang yang sembahyang seorang diri, kita semaya seorang diri, solat raka'atain ini contohnya, kita semaya seorang diri, tiba-tiba ada orang solat depan kita. Macam mana kita nak buat? Dia pun berniat mengikut imam waktu ia berada dalam sembahyang, walaupun rakaat sembahyang imam dengan makmum itu berlainan. Pelajar kena tanda dia punya dhabit. Dalam I'anatul Talibin dia ada hurai sikit, kalau tidak kita rasa macam sukar. Dia kata apa? Ka'annal imam duduk dekat yang kedua, contohnya yang pertama, makmum dekat yang kedua. Dia sepatutnya yang pertama tu ikut yang kedua, barulah bila yang kedua ni sudah, dia boleh tambah. Sekarang ni terbalik sebab dia duduk depan kita, takkan kita nak pergi potong queue dia. Ni maknanya dia kata walaupun rakaat sembahyang kedua mereka itu berlainan, imam rakaat pertama, makmum rakaat yang kedua, tapi oleh kerana dia depan kita ikut dia. Macam mana? Tetapi perbuatan itu dimakruhkan. Makruh perbuatan tersebut. Limadha, kenapa makruh? Wala yahsulu lahu fadlul jamaah. Tulis, ada tambah daripada i'anah, dia kata makruh dan dia tidak terhasil pahala berjamaah, pahala kelebihan berjamaah, hatta fima adrakahu ma'al imam, walaupun rakaat yang dia sempat dengan imam itu, sebab dia terbalik. Jadi sebab dia tengah semaya, bila mari orang semaya depan dia, pergi ikut jadi makmum kawan tu. Ini masalah yang berlaku. Kena tulis jelas sikit tu. Ini kes yang pertama. Kes yang pertama, kita tengah solat, kita tengah semaya, tiba-tiba ada orang mari depan kita, kita pun ikut dia jadi makmum dia.
itu makruh. Lakin yukrahu zalik lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati li nahwi hadatsin. Baik, situasi yang kedua, dia kata berlainan pula keadaan makmum yang keluar daripada jemaah kerana imamnya berhadas. Kita tengah semaya, tiba-tiba tu email kita depan kita ni berhadap, pong kata dia pun lari. Maka tidak makruh baginya berniat masuk ke dalam jemaah yang lain kerana imamnya yang dahulu itu telah berhadas. Jadi oleh kerana imam kita batal, dia lari, kita pun ikut imam yang depan kita seorang lagi. Boleh, hal ni tidak makruh. Maka bila ia berniat mengikut imam dalam sembahyang itu, maka wajiblah ia mengikuti imam itu. Ingatlah kita ni, bila kita ikut imam, kita niat jadi makmum orang, kita kena ikut semua pergerakan imam itu. Termasuklah kalau imam tu sujud sahwi, kena sujud. Sebab apa kau ikut dia? Itu dia panggil dalam sudut keadaan yang kedua. Maknanya yang pertama tadi kita duduk solat, lepas tu kita masuk, itu makruh. Yang kedua, kita solat ditinggal oleh imam, kita cari jemaah lain, itu tidak makruh. Kemudian sesudah imam selesai sembahyangnya dahulu, hendaklah makmum itu habiskan sembahyangnya seperti orang yang masbuk. Maknanya kalau kita masuk tu imam dah mula dulu pada kita, maka bila dia tamat, dia sudah rakaat yang keempat, kita baru yang ketiga. Jadi kita ikut, kita tambah satu rakaat lagi. Dan kalau tidak macam mana? Yakni misalnya imamnya ada rakaat lain lagi yang mesti dilakukan. Kita 4 rakaat dah, imam baru 3. Macam mana nak buat? Situasi yang pertama tadi lah ni, mana kita masuk tu dalam rakaat yang ketiga, kita lebih pada dulu daripada imam. Jadi sekarang ni kita dah tamat rakaat, imam tak lagi. Jadi bagaimana keadaan kita makmum? Tengok pelajar, tanda situ. Maka lebih afdal bagi makmum menanti imamnya itu di dalam tahiyatnya, supaya ia boleh memberi salam selepas salam rakaat akhir imamnya itu. Jadi kita tunggu, kita confirm dah kita ni rakaat yang keempat, kita pun tasyahud. Tunggu situ, jangan naik rakaat yang kelima sekali dengan imam, batal lah kita. Tunggu sampai imam bagi salam, kita salam dengan dia. Itu satu keadaan. Dan harus bagi makmum niat bercerai, mufarakah, daripada imamnya dengan tidak ada keuzuran. Ini tajuk lain pula. Jadi kita ada dua keadaan lah. Mana orang tadi, makmum yang imam lebih rakaat kita tadi, sama ada kita tunggu dia dalam tasyahud, kita nak beri salam sekali dengan dia, ataupun kita mufarakah ya. Menaik, aku selesaikan semaya aku ni. Sebab tu dia panggil bermasalah waktu tu. Bermasalah. Sekarang ni kita bincang tentang tajuk mufarakah. Makmum nak berpisah daripada imam. Lagu mana pula ni? Dan harus bagi makmum bercerai yang ini mufarakah. Lepas pada ni anak akan gula istilah mufarakah, istilah fiqh lebih dekat dengan hukum. Harus bagi makmum niat bercerai, yakni mufarakah daripada imamnya dengan tidak ada keuzuran. Dan itu adalah makruh. Maka dengan itu terluputlah fadilat berjamaah itu dengan sebab mufarakah dengan tidak ada keuzuran. Contohnya orang ni tak ada sebab apa-apa, dia tahu macam-macam dia, aku nak mufarakah daripada imam, maka dia makruh perbuatan itu. Ni ada setengah pelajar-pelajar, dia takut ke guru dia takut guru dia. Bila dia masbuk biasanya ustaz ni akan marah. Mari lambat ni, kenapa hari-hari lambat? Maka waktu imam dia duduk tahiyat akhir tu, dia mufarakah, dia naik tambah akhir kali sudah kali kata imam dia punya salam. Ini berlaku di antara budak-budak lah, pelajar-pelajar takut kena marah.
Ana jumpa satu pesantren, pas pondok. Memang dia ada harga. Ada harga. Dia tulis dekat pintu. Siapa dia masbuk 1 rakaat, dia kena bayar berapa rupiah, tahu, dia ada denda dia. 20 sen gitu ya, tapi emis tu. Kalau tempat kita sini duk main cas orang masbuk ni ramah lah kena bayar. Masbuk saja ni. Jadi kata maknanya mufarakah tanpa sebab sah, tapi hilang pahala berjamaah tadi, gugur. Baik, kita pergi kepada mufarakah kerana uzur. Dan adapun mufarakah daripada berjamaah dengan imam dengan sebab keuzuran. Apa dia uzur? Contoh-contoh yang dikatakan uzur itu apa dia? Seperti seorang yang diberi keringanan untuk tidak berjamaah. Orang ni orang sakit, tapi dia gagah juga nak pergi masjid. Gagah juga nak pergi masjid. Tengah duduk solat, rasa tak kuat dia. Imam pula baca panjang. Jadi dia mufarakah. Mana dia sudah cepat dia nak balik. Ataupun ada masyarakat lain. Atau ia takut orang menzalimi dirinya. Dia tengah semaya, dia tengok orang sebelah dia tu, depan dia ni orang hok toke utai, hok dia lari sama keni. Toke ada sudah, lepas maya ni kena igat dia pun mufarakah cepat-cepat, belaju solat bagi salam sebelum toke dia bagi salam. Macam mana ni? Jadi kita ni main utai-utai zaman kita ini boleh pedah. Ataupun harta dia kena rampah ke orang ke apa benda. Kita macam kita duk solat, tiba-tiba kereta kita bertepik, piak bunyi macam kena katak, kena pukul. Dia pun mufarakah, nak pergi tengok kereta dia, mungkin orang curi ke, orang pecah cermi ke apa benda. Ataupun dia dengar anak dia jatuh belakang. Itu ataupun dalam kitab fiqh ni panjang lagi contoh, terlalu nak buang air, contoh nak kecil sangat. Mana kalau tunggu dengan imam tu mungkin terkecil dalam masjid. Jadi dia mufarakah, dia sudah cepat pergi. Itu di antara, jadi tidak makruh yang tu tidak makruh. Dan juga ia meninggalkan sunat yang dimaksudkan seperti tasyahud awal. Tu imam dia tak baca tasyahud awal. Tasyahud awal ni apa ni, dia panggil sunat ab'ad, tak batal solat. Tapi dia tak mau, aku nak batal kata imam, putus kata imam, aku nak baca tasyahud awal. Dia boleh tuang. Tak baca kunut, imam tak baca kunut. Kalau hak ni baik ramah lah kena mufarakah maya di Masjid Haram. Kunut dia ada pendek panjang, kita dah belajar dulu. Allahumma hdini fi man hadait, ambil yang pendek sekali, sempat je waktu imam duk iktidal tu. Kalau kita nak baca kunut boleh je, lepas sempat lagi dah lagi. Tambah-tambah imam Masjid Haram tu dia bukannya imam ekspres, waktu dia iktidal tu sempat dia baca, tak payah mufarakah lah. Dan surah tu imam tak baca surah. Waladdallin amin Allahu akbar. Sudah. Kita tak baca Fatihah lagi contohnya lah. Ataupun sedang imam memanjangkan sembahyangnya. Ni ada contoh di bawah. Imam panjang. Walha makmum dalam keadaan lemah tak mampu dan sibuk. Contohlah kita solat di airport. Flight kita pukul tak lama dah kita ni, tapi tu imamnya dia baca panjang pagi Jumaat, sejadah lagi dengan hal atas lagi. Terlepas kabar terbang, kita pun mufarakah. Maya seorang kita baca wal asri inna atainakal kausar, bagi salam, ya Allah, lompat naik kabar terbang. Boleh. Itu tidak makruh. Itu semuanya tidak meluputkan fadilat berjamaah bila makmum bermufarakah daripada imamnya itu kerana sebab-sebab keuzuran. Jadi orang uzur, kalau dia mufarakah, pahala jemaah tu boleh kekal. Tapi kalau dia mufarakah saja nak orang panggil nak berpisah daripada imam tanpa sebab, maka dia hilang sekali ingat pahala berjamaah. Solat dia sah, tapi hilang pahala berjamaah dia. Kelayakan pahala berjamaah sudah tamat. Jelaslah kita. Tulis tajuk pelajar, keadaan wajib bermufarakah. Ni hak ni bukan harus, hak ni wajib mufarakah. Mesti kita kena berpisah daripada pak imam. Kenapa?
Dan kadang-kadang, menarik, kadang-kadang makmum wajib mufarakah daripada berjamaah dengan imamnya, misalnya terjadinya sesuatu yang membatalkan sembahyang imamnya itu. Tu imam tengah semaya, tiba-tiba kita dengar dia keteng, bunyi, batal dah solat mu. Maka wajib ia berniat mufarakah dengan segera. Kita kena niat, aku pisah daripada tu imam tu. Kalau kita dekat, kita tahulah. Kalau orang jauh-jauh, mana dia tahu. Kalau tidak, yakni kalau tidak makmum berniat mufarakah dengan imamnya itu bersegera pada waktu itu juga, maka batal sembahyangnya, sebab dia tu tahu orang itu batal, kita pergi ikut dia buat apa. Jadi kita putuskan rantaian, ikut imam, aku tak jadi makmum lagi. Dia niat dengan hati lah, niat dengan hati. Kalau imam tak lari pun, biar dia, kita tak pedulikan dia, kita sudah tidak ikut dia lagi. Maka sekalipun makmum itu tidak lagi mengikut imam itu, pada ketika ia sedar imam terbatal sembahyangnya, terbatal kerana ia tidak bersegera dalam niat mufarakah. Oleh kerana dia tak niat mufarakah, dia juga batal, ikut orang batal. Berdasarkan kepada persepakatan para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu'. Nawawi dalam Majmu' kata, kalau kamu tak lari, kalau kamu tak mufarakah, batal sekali ngemu. Ini bahaya sekali. Tamatlah kita punya mufarakah yang wajib. Mufarakah yang wajib. Kita berpindah pula tajuk baru pula, wa tudrakul jamaah. Cara nak mendapat fadilat berjamaah. Kita nak fadilat berjamaah ni macam mana cara dia? Dan fadilat berjamaah itu, wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin. Dia kata, dan fadilat berjamaah itu didapati oleh makmum yang sembahyang mengikut imam itu selain daripada sembahyang Jumaat, iaitulah salam imamnya selama imamnya belum memberi salam. Ni pelajar-pelajar perhati molek, silam alif mim 2 kali. Yang pertama selama, yang kedua salam. Berbarislah. Dia main salam-salam 2 kali. Maknanya, yakni salam imam tidak menyebut mim kalimah alaikum. Maknanya kalau kata assalamualaikum, boleh lagi. Dalam lafaz assalamualaikum itu, di dalam salam pertamanya, walaupun makmum itu belum sempat duduk bersekali dengan imam, mana kita masuk, imam duduk tahiyat akhir, dia belum salam lagi, kita pun Allahu Akbar, kita niat aku makmum solat ni, solat maghrib ke solat zuhur ke, kepada imam ini. Lepas kita lepas kita Allahu Akbar, sebelum sempat kita duduk, imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Sudah Datuk Imam. Macam nak buat? Maka misalnya imam memberi salam selepas makmum itu bertakbiratul ihram. Maknanya bila makmum takbiratul ihram, kita bagi takbir Allahu Akbar, dah lah tamakninah tu, imam buat assalamualaikum. Dia kata sempat lagi connecting, meraih pahala berjamaah, sempat lagi. Baik, habis makmum tadi buat macam mana? Tulis, tak ada lagi, tak ada dalam syarah. Wa yahrumu alaihi alqu'ud, haram bagi makmum itu duduk. Duduk apa laginya? Imam sudah dah. Kita duduk ni li'annahu kana lil mutaba'ah. Tujuan kita duduk tu kerana nak ikut imam. Sekarang ni sudah putus kita dengan imam. Kita baru takbir, imam dah salam. Dia punya connecting sudah putus. Maka kamu jangan duduk. Faman qa'ada, dia duduk juga. Amidan, secara sengaja. Aliman, dia tahu dah imam dah sudah, batalat salatuhu, batal salat dia. Ini kita kena ingatlah. Tapi kalau dia duduk terkejut,
Dia dah orang panggil dah tukar gia dah. Gia duduk dah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Duduk tak apa. Sebab nak break tengah jalan, jangan. Oh, sakit lutut, main break tengah jalan. Itu dimaafkan. Tapi kena bangun balik. Tapi kalau kita sengaja turun, sedangkan imam dah bagi salam, batal solat. Bahaya juga ni. Baik, itu dia panggil kaedah. Itu yang pertama sekali, orang yang nak mendapat salatul jamaah, yang pertamanya dia sempat, tulis nombor 1 kalau kita tak nombor lebih baik. Yang pertama, dia sempat takbiratul ihram sebelum imam beri salam. Sebelum imam beri salam, assalamualaikum, belum bagi salam, sempatlah, mengikut mazhab Syafi'i lah ni, sempatlah dia punya apa ni, connecting pahala berjamaah. Tapi banyak mana pahala tak akan sama dengan orang mari awal. Yang kedua, tulis, sebab nak dapat berjamaah yang kedua, dan makmum mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Kalau kita sempat 1 rakaat itu confirm. Sebab tidak ada khilaf. Sebab apa? Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Siapa dia sempat 1 rakaat, maka dia dapatlah solat itu. Hadis ini dalam Bukhari. Ada juga riwayat lain, man adraka raka'atan minal jum'ati. Siapa dia sempat 1 rakaat solat Jumaat, maka dia dah lah Jumaat. Bezanya macam mana? Berbezanya, kalau kita mari solat Jumaat, uzur kita lambat mari, kita sempat rakaat yang kedua dengan imam sebelum imam rukuk. Habis bila imam bagi salam nanti, kita hanya tambah 1 rakaat je lagi untuk Jumaat. Oh, saya tak ada. Kita masuk imam duduk tasyahud akhir kali ya, satu tasyahud ya Jumaat ni. Jadi lepas pada imam bagi salam, kita kena tambah 4 rakaat, dia jadi zuhur. Sebab dia tak sempat Jumaat. Man adraka raka'atan. Jadi nak 1 rakaat. Karena itulah khilaf di sini, para ulama mengatakan khilaf. Mazhab Syafi'i kata selagi tak salam boleh ya pahala jemaah. Ada ulama lain kata tak, mesti dapat rakaat. Dengan hadis tadi, dapat 1 rakaat barulah boleh pahala berjamaah. Sebab itulah dia punya penyelesaian. Kalau kita mari imam dah nak salam, dia jangan masuk, tunggu kat situ. Ni ada dekat bawah nanti, menanti jemaah yang kedua, insya-Allah. Baik, mana kategori yang kedua, dan dengan makmum mendapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka berhasillah bagi makmum itu semua pahala berjamaah dan kelebihannya. Sebab dia dapat 1 rakaat dengan hadis tadi, jelas hadis tadi. Nisbah bagi rukun yang ia sembahyang bersama-sama dengan imam itu, tetapi tidaklah sama dengan fadilat dengan makmum yang mendapat berjamaah seluruh sembahyang itu bersama imamnya, iaitu pahala 25 atau 27 kelebihan daripada sembahyang berjamaah yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih itu. Kita ni hadis sahih ni 2 riwayat, ada kata 27, ada riwayat kata 25. Maka para ulama hadis kata yang 27 tu yang full, cukup rakaat dengan imam 27, dapat takbiratul ihram. Yang mari tengah-tengah 25. Yang ni ambil ekor je dah, bagi salam jemaah apa ni, dia takbiratul ihram, imam bagi salam. Adakah dia dapat banyak ni? Wallahu alam. Al ilmu indallah. Tapi khilaf di antara ulama itu berlaku. Ada yang katakan yang dapat rakaat, yang dapat pahala 27 tu, 25 itu orang yang dapat rakaat bersama imam. Jadi kita tak nak pertikailah itu pahala-pahala ni. Kalau ada nas daripada Nabi, kita cerita. Kalau kita nak buat andaian sendiri, memang sukar. Tak boleh kita nak buat andaian, analisa sendiri. Baik para pelajar sekalian, dan sesiapa yang mendapat sembahyang berjamaah bersama imam pada sebahagian daripada awal sembahyang, awal salat dia sempat dengan imam,
kemudian dia bermufaraqah daripada sembahyang berjamaah bersama imam dengan sebab sesuatu keuzuran. Dia ada benda uzur tadi, maka dia bermufaraqah. Ataupun imam keluar daripada sembahyang dengan berhadas. Imam berhadas, lari, maka berhasillah bagi makmum berkenan pahala berjamaah. Tak apa, dia boleh. Sebab apa? Sebab dia mufarakah kerana uzur, ataupun dia ditinggalkan oleh pak imam dia yang uzur. Jadi kita pahala berjamaah itu tidak gugur. Alhamdulillah. Adapun sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ni lain, dia punya kategori para pelajar, maka tidak boleh didapati fadilah berjamaah bagi sembahyang Jumaat itu melainkan dengan makmum mendapat sembahyang berjamaah Jumaat itu 1 rakaat sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Akan datang keterangannya, dan hadis yang mengatakan man adraka raka'atan minal jum'ati faqad adrakal jum'ah. Siapa dia sempat 1 rakaat baru dapat. Manakala tak dapat, dia tak dapat pahala berjamaah, dan dia kena lengkapkan solat dia 4 rakaat jadi zuhur. Dia niat Jumaat tadi, tapi dia kena tukar 4 rakaat. Baiklah, tulis jemaah yang kedua, menanti jemaah yang kedua. Ini penting, sebab tidak menjadi budaya dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita duduk di negara Arab, alhamdulillah, orang-orang Arab ni dia lebih kepada penekanan tentang solat jemaah. Dan disunatkan bagi jemaah yang baru datang, yang hadir, walhal imam sudah pun selesai daripada rukuk rakaat akhirnya. Mana kita mari itu imam sudah i'tidal rakaat akhir, rakaat yang keempat ke, yang ketiga ke, yang kedua, yang pentingnya rakaat akhir. Sunat bagi mereka menanti, bersabar, menanti sampai imam memberi salam. Mana kita jangan masuk, kita berdiri di situ tunggu imam bagi salam, kemudian barulah jemaah itu bertakbiratul ihram, yakni mengadakan sembahyang jemaah yang baru. Kita buka jemaah yang kedua. Ingat, jangan buat jemaah yang kedua selagi imam yang pertama belum bagi salam, sebab larangan daripada mengadakan 2 jemaah satu masa, tak boleh, walaupun nak jamak. Ini berlaku setengah-setengah orang, bila dia nak jamak, imam solat tamam depan, dia jamak di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Satu hari anak pergi singgah di sebuah masjid tepi laut, comel lah, sebut nama kan marah aku tak email dia. Kita masuk ni, hak mengaji sikit-sikit ni, kita ikut imam depan, walaupun kita nak jamak. Lepas kita solat dengan imam, kita undur ke belakang, kita solatlah asar 2 rakaat. Mari sekumpulan sebuah bas, dia duduk dekat belakang, dekat kawasan muslimat, dia pergi solat berjamaah puak dia. Oh, dengar lepas maya zuhur, gagal muslimat, celaru habis kita ni, tak tahu imam mana ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu panggil tidak dibenarkan mengadakan 2 jamaah serentak dalam sebuah masjid, tak boleh. Ini dia kata, kalau nak juga tunggu sampai imam sudah, kemudian kita mula jemaah yang kedua. Kemudian barulah jemaah itu bertakbiratul ihram, mengadakan sembahyang jemaah yang baru selama tidak kesempitan waktu. Kalau kita mari itu waktu nak habis dah, jam dah, orang panggil dekat nak tamat waktu dah, kita rempuh masuk lah. Nak macam mana kalau tunggu lagi habis waktu? Dan demikian juga hukumnya seperti itu bagi seseorang yang ditinggalkan oleh imam daripada sebahagian sembahyangnya dan ia berharap, dia tak ada, dia mari-mari dia tak sempat, dan ia berharap ada satu jemaah lagi yang akan datang berjamaah ke situ. Jadi kita harap ada akan, contohlah kita kata masjid ni masjid tepi jalan, mesti ada orang berhenti, mesti ada orang singgah, ada orang berhenti dan ada orang singgah solat.
maka dia tunggu dan ia boleh mendapat sembahyang jamaah bersama mereka sepenuhnya nanti. Jadi bila dia tunggu habis orang solat yang pertama yang rasmi ni, mari jemaah lain kita pun solat dengan dia, alhamdulillah. Tetapi kata syekh kami tu Al-Malibari, kalau kata syekh dia Ibn Hajar, lakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintizarihim fadilatu awalil waqti aw waqtil ikhtiyar. Syarat dia kita nak menunggu tadi, sesungguhnya hukum sedemikian itu ialah selama makmum itu tidak terluput daripada fadilah awal waktu dengan menanti mereka itu. Kita dah bincangkan awal waktu itu setakat mana. Ana dah bincang dalam kitab Bahrul Mazi tentang subuh ni kita nak solat waktu gelap ke al-isfar atau at-taghlis, ataupun tunggu al-isfar, tunggu cerah tanah baru solat. Maka kita mengatakan awal waktu itu selagi masih lagi lah dalam setengah jam pertama itu masih lagi di awal waktu, boleh je kita tunggu. Ataupun terlepas waktu ikhtiar ni waktu asar, matahari nak kuning dah, kita duk tunggu orang mari, mana orang, tak ada orang semaya, maya lah awak seorang, nak macam mana? Nak tunggu lagi sampai ke habis waktu ikhtiar, tidak boleh. Sama ada dalam hal itu dengan berharap dan dengan yakin. Mana kalau kita yakin orang mari pun, kita dah telefon kawan, muat berapa kilo lagi? Oh, kami lagi 30 km 30 kilo perjalanan. Kita tengok pukul 9 setengah baru sampai, tak maya asar, solat dulu, habis dah waktu ikhtiar. Ia ni yakin datang jemaah baru itu atau harap datang jemaah. Mana yakin lah, sebab kawan kita duk WhatsApp ni, mazhab WhatsApp ada ke sekarang ni, boleh. Baik, ini satu perhatian. Maknanya kita kena ingat di sini, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tentang jemaah yang kedua yang tidak dibenarkan. Ini ana tulis dalam kitab kita ni, dalam kitab Rahmat dalam Perbezaan. Di antara fiqh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tidak membenarkan jemaah yang kedua dalam sebuah masjid. Sebab itu ada setengah orang tak ada lah, lepas pada jemaah yang pertama masih bawa diri. Itu silap faham. Yang betulnya macam ni, sekiranya kumpulan ni dia tak mau, dia benci pada imam yang pertama, dia tak suka dengan imam pertama tu dengan sebab-sebab tertentu lah. Nah, satu masa dulu sebab warna-warni, bala juga warna ni pun, oh tak mau, biar habis waktu dulu, lepas tu kita naik solat. Ataupun dengan sebab-sebab yang lain-lain, macam-macam sebab. Kerana itu siapa yang kata tidak boleh mengadakan jemaah yang kedua kerana menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, maka tidak dibenarkan. Tetapi bidun ittifaq, contohnya masjid tepi jalan, memang orang akan singgah, orang akan berhenti, maka itu tidak mazhab. Masjid RNR, masjid airport, masjid stesen bah, masjid stesen kereta api, orang akan berhenti. Jadi itu tidak menimbulkan perpecahan, kerana mereka tidaklah buat satu agenda nak balas sama dia, tak mau ikut kawan lah, tak mau ikut kawan. Baik, nasihat khas saya ini tuan-tuan boleh tanda, cadangan dan harapan daripada Abu Anas kepada imam pengurusi dan imam masjid yang berada di tepi jalan raya, jalan orang musafir, supaya buat satu ruang khas solat untuk musafir, dengan dia punya speaker boleh tutup kawasan itu, boleh tutup. Ana balik daripada Kuala Lumpur, singgah di sebuah masjid, kita tak namakan masjid lah, dalam perjalanan. Waktu tu maghrib, kita cari ruang nak solat berjamaah ni, kita musafir ni tak ada ruang, semua ada speaker, penceramah dia pula Masya Allah lantang. Kalau penceramah slow-slow, ittaqullah amma ba'du, boleh tahan.
Ni hak orang panggil penceramah hak jenis. Hak penceramah lah, penceramah. Suara kuat. Kita kata Masya Allah aku solat malam ni memang terganggu lah. Terganggu sebab orang duk kuliah, kita duduk tu. Dia pula cerita pula pelik-pelik. Cerita dia pula agak pelik yang kita rasa lah rasa nak tegur lemah cerita pelik-pelik ni. Jadi kita sekarang ni cerita ustaz-ustaz kita ni tak semak cerita. Bawa je cerita Firaun lah, cerita macam-macam. Semua itu boleh menimbulkan masalah kepada pendengar. Tak apalah, cerita tu isu lain. Hak kita harapan kitanya supaya masjid di tepi jalan, di beranda masjid tu satu ruang, kita buat speaker boleh tutup. Maknanya kalau orang mari kumpulan yang nak solat berjamaah, nak jamak ke, hak baru sampai ke, ustaz tengah kuliah, kita boleh tutup dia punya speaker. Dan kalau hari Jumaat, hari nak dengar khutbah, buka. Ataupun waktu solat nanti orang penuh masjid, ini tak ada banyak tiang daripada orangnya dalam masjid tu. Boleh je kalau kumpul dua. Dia kata kalau kita tutup speaker luar, orang buah pula. Kalau tak tutup speaker pun dia buah juga. Alasan berbuah tu tidak. Tapi kita memberi keselesaan kepada para jemaah yang datang. Biasanya lepas isya lah, lepas solat subuh ada kuliah, lepas maghrib. Jarang tempat kita ni lepas isya ada kuliah dah. Kecuali masjid-masjid yang tertentu. Mana masjid tepi jalan, ruang yang kita nak tadi biar kosong, speaker dia boleh tutup untuk memberi keselesaan kepada orang yang nak solat, orang-orang musafir yang singgah, dia boleh solat dengan selesa insya-Allah. Jadi mintalah ambil perhatian kepada AJK Masjid dan imam-imam supaya mengadakan tempat yang demikian. Jadi masjid kita ni, kalaulah masjid ni jadi tempat persinggahan orang akan berhenti, kita akan buat ruang situ. Zaman Covid adalah solat musafir kerana takut temu orang kampung ni mari Covid. Ni sepanjang tahun perjalanan hidup orang yang singgah di tepi jalan terganggu solat mereka kerana speaker begitu kuat. Tak salah dah. Memang waktu tu waktu kuliah, tapi memberi ruang yang selesa itu lebih baik. Tidak mengganggu orang solat itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat ataupun permintaan Abu Anah ni kepada pengerusi dan AJK masjid ataupun pegawai-pegawai masjid di pejabat agama boleh ambil perhatian benda ni. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada kitab kita. Wa afta ba'duhum, dengar ni. Dan sebahagian ulama mengeluarkan fatwa bahawa kalaulah seseorang itu bermaksud untuk mendapatkan sembahyang Jumaat, kemudian dia tidak berjaya mendapatkannya, maknanya kita keluar daripada rumah kita ni dengan penuh semangat nak pergi solat berjamaah, semangat nak pergi sembahyang Jumaat ni, pergi-pergi sudah dah, astaghfirullahalazim, tunggu tak ada orang mari. Kita pun solat sunat qabliyah lah, sambil tunggu tak ada orang mari. Akhirnya kita solat seorang tanpa jemaah, maka ianya dicatatkan mendapat pahala melakukan sembahyang berjamaah itu. Boleh juga pahala sebab dia keluar daripada rumah mencari jemaah, tapi dia terlepas dan tidak ada jemaah yang datang. Alhamdulillah. Ini berdasarkan kepada hadis yang menyebut tentang orang yang keluar daripada rumah bertujuan hendak melakukan solat berjamaah, tetapi bila sampai di tempat yang berkenaan didapati jemaah sudah tamat, maka ia mendapat pahalanya, iaitulah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dan juga hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasai dan lain-lain. Apa dia hadis? Tengok ni para pelajar. Hadis dia kata, man tawadda'a fa ahsana wudu'ah. Siapa dia berwuduk comel di rumah dia, wuduk yang sempurna di rumah dia, lengkap dia punya wuduk. Summa raha fa wajadan nas qad sallu. Mereka dapati orang yang masjid sudah solat,
tamak dah majlis itu ni, solat berjemaah sudah habis. A'tahu Allahu azza wa jalla misla ajri man sallaha aw hadaraha la yanqusu zalika min ajrihim syai'a. Allahu akbar, alhamdulillah. Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya seperti pahala orang yang telah menunaikan sembahyang jemaah itu ataupun telah hadir berjamaah, dan itu tidak mengurangkan sesuatu daripada pahala mereka itu. Dan alhamdulillah, kita kata itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Anugerahkan apa? Pahala berjamaah walaupun kita tak salat berjamaah. Boleh pahala berjamaah walaupun tak sempat berjamaah, kerana kita keluar daripada rumah kita dengan qasad untuk berjamaah. Sampai di masjid orang dah sudah, ataupun kita tak dapat jemaah yang kedua. Baiklah para jemaah sekalian, maka di sini saya nak simpulkan, kita nak simpulkan kepada para jemaah bahawa kalau kita pergi masjid, orang nak sudah dah solat, kita pula mari 2-3 orang, ada lagi duduk ambil wuduk di apa ni, tempat wuduk sedang ambil wuduk. Jadi harapnya jangan masuk dengan imam yang sudah tahiyat akhir. Kita tunggu untuk solat yang kedua, bermula daripada takbiratul ihram semula. Biarlah kita dapat pahala penuh dengan takbiratul ihram dan juga solat berjamaah secara penuh. Hentikanlah budaya membawa sejadah sendirian berhad. Macam mana tu? Ni di mana-manalah, masjid ke, di surau ke, di surau-surau, di supermarket ke, memang gitu budaya dia. Ambil sejadah, hafal sini, ujung seorang, solat masing-masing. Tak ada semangat ruhul jamaah, tidak ada. Rugi para jemaah sekalian. Dia solat tapi dia tak jaga jemaah. Kita kata rugi awak. Rugi. Jadi kita hidupkan budaya jemaah. Ana sendiri secara peribadilah kita kata, kalau kita pergi solat di mana-mana surau, di Jabak ke apa, kita akan tunggu, ambil wuduk, tunggu. Ada orang dah ambil wuduk lagi, kita tunggu. Mari solat jemaah. Boleh satu sah, kadang-kadang sampai 2 sah orang ikut. Tapi kalau kita solat tak panggil ke, pakai hok panggil pun kerah kepala ada juga. Tak apa, pakai maya suara dia situ. Kecuali dia tu dengan uniform security, kita kata mungkinlah dia tak boleh tinggal lama dah. Sebab dia ada shift, tinggal lama kan orang masuk dalam pejabat pula. Jadi masalah. Ni tak ada security apa, nak buat pakaian macam kita ya. Tapi sombong tak mau solat berjamaah dengan orang. Kecuali orang yang nak jadi imam tu nampak pelik, pakai seluar apa, cari tak cukup SOP ya, itu boleh aku nak jemaah tapi biar aku jadi imam. Janganlah, orang ni tak cukup syarat ni. Jadi kita kena ada kempen kesedaran berjamaah ni di surau-surau. Memang perlu dipertingkatkan supaya budaya ini budaya yang baik. Kalau di negeri Arab lah kita kata, di Mekah ke, di Madinah, di Arab Saudi lah, mudah. Memang buat dia budaya dia berjemaah. Marah kalau solat seorang-seorang. Tak kira uniform apa masuk, polis ke, di Fak Madani bomba ke, orang pakaian hospital ke, dia jadi imam. Sebab budaya dia mengaji Quran daripada kecil. Ada yang pilot kapal terbang tapi dia hafiz Quran. Ada yang polis tapi orang yang baca Quran bagus. Ada juga nampak comel pakaian tapi baca surah Qul a'udzu birabbin nas dulu, rakaat pertama. Rakaat yang kedua gelabah dan habis hak mana? Habis dah surah. Ulai pula Qul a'udzu birabbin nas. Macam-macam lah cerita kita jumpa, tapi lebih baik menghidupkan budaya salatul jamaah walaupun ada sedikit kekurangan daripada solat seorang-seorang fardi. Baik. Satu lagi situasi. Saya mari masjid, orang dah sudah. Masjid kita ni masjid kampung, tak ada lagi orang berhenti sini. Memang confirm tak berhenti. Kita ada handphone tangan, telefon rumah. Hello? Tanya isteri, dah solat? Belum. Tunggu. Aku balik jadi imam. Solat berjamaah. Mana dia boleh pahala berjamaah di masjid sebab qasak dia mari nak masjid, dan dia boleh pahala berjamaah di rumah dia kerana dia balik jadi imam kepada keluarga dia. Jama'atain fi waqtin wahid. Mana dia boleh pahala 2 kali berjamaah dalam satu waktu. Allahu Akbar. Bahagialah orang yang hidup salatul jamaah. Tak bahagia siapa yang cuai daripada salatul jamaah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang. Faslun dan fadilah wa tudraku fadilatu
taharrum ma'a imamihi bihudurihi. InsyaAllah ba'd takbiratul ihram ni kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.